Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kita akan sambung basically right, so kita sambung basically sama dengan lebih kurang yang saya ulang balik yang minggu lepas punya. So kalau dah tengok kat kelik sebelum ni, apa yang dibuat pada minggu lepas dalam video tu adalah kita buat satu login form. Dan login form tu kita buat submit kepada satu file baru iaitu file controller. Jadi kita belajar tentang controller. Kemudian ini saya akan tambah sedikit untuk section macam mana kita nak control sesuatu page tu daripada diakses tanpa melalui login form. Ini ada tambahan dua lagi lah. Tapi saya akan ulang balik yang you all dah buat. Kita akan satu page baru. Contohnya kat saya ni katakan Lara Awal 9 / kita nak buat satu page login lah. So public / kita buat page login. Yang ni akan ada form yang mana yang kita boleh submit username dan juga password. Okay, so kita buat form login. So untuk page login kita buat route dulu. Page login kita buat route dahulu. Ini mungkin dah buat, so just tengok lah, ulang kaji sikit. So kita buat satu file baru untuk login. Item login.blade.php. Okay. Sebelum tu kita buat route dulu lah. Kita buat route dahulu. Dekat route kita. Okay, route. View. Dia nak buat page login lah. Page login. Page login dan dia akan buka file tadi iaitu login.blade.php tu lah. So page login ni supaya kita nak buat, kita akan buat form kat sini. So make sure kalau kita buat form kena terus tutup form lah. Nanti kita lupa. Jadi tak boleh dalam form ni kita buat form lagi dalam ni. Tak boleh. Kita buat form. Dia lagi form dalam ni. Ni tak boleh. So dia, kalau nak buat form lain, kena buat kat bawah dia. Dia tak boleh dalam form ada form. Okay, form ni dia ada method. Get. Dan dia ada action dia. Okay, action. Ni HTML lah. So method dia ada dua, sama ada get ataupun post. Nanti saya tunjuk sikit, ulang kaji sikit yang kita dapat last week dalam video tu. Dia ada get and post. Dan action ni adalah dia punya route lah. Maksudnya bila kita ada form ni kita akan ada input nanti. Kita buat input dulu, contohnya username. Dia ada input, type sama dengan text. Name sama dengan ini sebab username. Okay, dan value dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia kita buat BR kat sini. Jadi ada dua input kita buat. Basically tiga input lah. Satu username, satu password. Password ni type dia password. Name bagi input ni. Setiap input dan setiap yang kita buat input, dia mesti ada name. Sebab yang tu kita nak proses nanti ya. Kita nak baca input mana satu, nak baca input yang atas ni ataupun nak input atas ni, name dia lah username. Nak baca bawah ni, so sama-sama. Bawah ni name dia, tekan password. Okay, name. Nampak U saja pun kalau dalam video lepas kita U dan P saja. Dan satu lagi untuk kita submit form ni, iaitu button dia, button untuk submit, type submit. Ni pun kena ada name sama dengan biasa kita buat button. Kalau saya akan standardkan, kalau ini adalah button, kita akan BTN depan dia. Value ni, apa yang nak keluar kat button tu, dia punya caption dia. So, di sini kita buat login lah. Right.
So kita dah ada satu form, ada 3 input dalam form ni. So form kita metode get lah. Kita tengok sikit get ni jadi macam mana. So page login kita dah buat route tadi, dia akan buka file login ni. So, bila saya refresh yang ni, dibuka lain ni. So ni get lah, kita tengok get. Kalau tengok get ni, kita akan nampak input dia kat atas ni. Contohnya saya tulis kat sini, dan saya tulis password. Bila saya login, akan nampak kat atas ni. Ini submit sebagai parameter, sebagai nampak kat atas ni. Dan tak secure. Sebab apa tak secure ni? Password ni nampak kan? Tadi saya tulis tak nampak kan? Tapi ini nampak. Dia tak secure. Jadi cara yang nak secure adalah kita guna method. Kita kena guna post. Okay, tapi dalam post ni, kita kena tambah satu lagi input. Kalau kita tak tambah input ni, dia akan fail lah. Sebab ni untuk elakkan dipanggil CSRF. Cross-site request forgery. Itu satu threat lah, satu ancaman dalam cyber ni. Orang boleh guna form ni kat mana-mana dan dia boleh manipulate sistem kita. Jadi dia ada satu lagi function yang kita input yang kita kena tambah. Kalau tengok kat sini, saya tak akan boleh submit saya punya form ni. Okay, dia tak boleh submit form ni. Pertama sekali sebab ni route. Ni kalau keluar macam ni, the post method is not supported for route page login. Untuk route page login ni, kita tak boleh guna post. Sebab kalau kita tengok dekat route dia ni, okay, kita guna view ni. Okay, jadi dia tak boleh guna. Kalau post, kena guna either any ataupun post. Okay. Jadi kita nak senang, belum tu action lah, kita tukar action lah, kita tukar action kat lain lah. Dan jangan guna route sama. Kalau saya tak letak action ni, dia akan action dia secara default dia akan bagi page login. Sebab sekarang ni saya masuk dekat page login. Kalau saya tak letak action lah, secara automatik dia akan guna yang ni, page login ni. So bila action kita tak masukkan, macam tadi saya tak masukkan, automatik dia akan panggil page login ni. Iaitu yang main yang asal dia lah. Dia punya form ni. Sebab saya tak masukkan action mana. So dia akan default dia kat sini jugalah. So dekat sini dia tak ada untuk kita method post ni. Kalau tengok route ni dia hanya ada view je. Jadi kita buat page lain lah, kita buat controller. So kalau kita tengok sebelum ni, biasanya kalau kita nak submit form ni, kita submit ke controller. So kita buat satu route baru, katakan kat sini, biasa nak buat route dia kena buat macam ni, kena buka dengan ni. Sebab ni yang lain ni HTML, yang ni adalah Laravel encoding, dan kita kena letak kat sini asset slash, katakan kat sini submit login lah, submit login. Okay. Kalau dalam video sebelum ni kita guna login lah, kita guna login kan. Ni adalah route So kalau saya tak letak action tu apa, automatik dia akan guna default dia, iaitu yang current punya route lah, iaitu page login. So, sekarang ni saya nak guna route baru, iaitu login. Yang mana route ni saya tak buat lagi. So kalau saya refresh page ni, okay, dan saya submit saya punya form ni, dia kata not found lah, sebab login kan, dia dah tukar pada login. Tadi page login. So not found. So saya kena buat route baru. Tapi kena guna post lah. Sebab saya guna method post tadi kan. Route baru nama dia slash login. Yang ni saya nak guna controller. Saya nak pakai controller. Sebab yang nak proses post form ni, biasanya bukan file viewer. Biasa kita akan buat dekat controller. Walaupun boleh je kita nak buat dekat file view tu, tapi tak digalakkan lah. Biasa sebab kita guna framework ni, biasa kita guna je dekat controller. So apa saja yang kita nak submit form, kita controller. Okay, so nak buat controller tu, controller dia berada dalam file app Laravel 9 ni, app http, dia dah ada controller ni. Ini controller kita. Kalau tak nak guna controller yang ada ni, kita boleh duplicate file ni. Okay, duplicate file ni, dan kena make sure lepas kita duplicate tu, apa yang kita kena tukar,
Kena tukar perkataan ni. Kelas ni, controller ni dia mesti sama dengan nama file tu. Contohnya saya duplicate dan saya namakan file tu my controller. Jadi dekat sini saya kena buat sama dengan nama file my controller. Okay, ni controller, ni my controller. Itu kalau kita nak buat banyak controller lah. So kalau kita refer video yang lepas, so saya follow je video lepas, kita guna controller yang dah ada ni. Ni default yang Laravel 9 bagilah. Okay, so kita tengok kat sini, controller apa yang dia ada kelas lah, dia ada kelas. So apa coding yang kita nak letak, semua dalam. Okay, so boleh kita letak coding di dalam kelas. Maksudnya sebelum tutup ni lah. So kena buat function. So biasa kalau kita belajar OOP tu, kelas dia ada method dia ataupun function lah. So kita buat satu function login kata kan. Okay, function login ataupun function submit login. Okay, function submit login. Right. Okay, so sini saya nak panggil file tadi. Pertama sekali saya kena buat kat sini nama controller tadi lah. So nama controller ni controller.php dia kan nama dia. Dia tak perlu letak .php dan dia kena letak dia punya full path dia, iaitu dia buat dia dalam folder app http/controllers. Ni nama folder dia. And then baru nama file. Ni baru nama file. Kau tengok semula kat sini dia dalam folder Laravel 9. So kita start dengan app http controllers and then baru nama file dia controller. Okay. So route dia okay, app http controllers and then controller. Dan bila kita panggil controller ni, kita panggil kelas ni, kita kena beritahu nak guna function mana. Sebab dalam kelas ni nanti akan ada banyak function. Jadi kita beritahu nak guna function submit login ni. Submit login ni saya just buat return berjaya login berjaya login. Save. Dia ada function submit login, dia buat apa? Dia return berjaya, dia return perkataan ni je. Kita tengok kat sini dekat so, kita kena beritahu controller ni nak buka function mana. So kita kena buat alias and then letak nama function tadi iaitu submit login. Ini nama function tu. Okay, tanpa letak dia punya parameter macam ni So macam tu je. Save. So, kita kembali kepada form kita. Ni login not found sebab kita tak buat route lagi. Sekarang kita dah buat route ni. Dah buat route login, dia pergi buka controller, dia buka function submit login. So, bila saya refresh ni, dia keluar error ni, page expired. Ni security yang dibuat oleh Laravel untuk mengelakkan CSRF punya threat ataupun ancaman. So macam mana nak elakkan benda ni berlaku? So dekat form kita, kalau keluar page expired ni, maksudnya form post ni, dia tertinggal satu lagi input yang kita kena masukkan iaitu kena tambah kat sini alias CSRF. Bila guna form method post, automatic kena tambah je kat sini alias CSRF. Ni dia akan tambah input token dia akan buat satu token kat server dan hanya yang ada token ni saja yang boleh submit form ni. Kalau tak dia akan jadi expired. Okay, so kena back semula kat sini. So kalau saya refresh yang ni dan kalau saya tengok coding dia, saya akan nampak ni input hidden ni, token. Dia akan bagi token ni. Yang ni yang saya buat dalam coding ini yang saya buat. Tapi input yang atas ni, input type hidden, token, ni value dia, value token ni. Ni automatic dia akan inject. Based on yang kita letak coding tadi tu. Yang coding, based on coding yang CSRF tu. Yang ni. Ni automatic dia akan jadi input type hidden, name token and then value dia something token kat situ yang mana untuk security lah. So kat sini kalau saya submit form ni dia boleh submit. Okay, so dibuka controller punya function. Right. So macam itulah kita yang last week punya last week ni just ulang kaji. So ni yang last week kita buat form. And then kita buat form get and then kita tukar kepada post dan make sure bila buat method post kena ada alias CSRF ni
kotak dia keluar page expire. Okay, dan kita buat action kalau yang sebelum ni kita buat login saja. Kalau login tu dia akan ada problem sikit. So yang betulnya adalah guna asset asset/login. Ni baru dia akan generate URL yang betul. Okay, kalau saya tak buat asset ni jadi macam mana? Cuba kita buat /login terus Tengok apa jadi form ni. Saya tak buat asset. Saya buat /login terus. Dia akan jadi macam ni. URL dia tak pergi yang folder Laravel tu. Folder Laravel 9/public dia tak pergi. Dia pergi /login terus. Sebab apa? Kalau kita tengok coding kita ni, ini /login ni maksudnya dia akan pergi kepada main domain, iaitu yang ni Suhaila Safiee Yuniza Word /login ni. Jadi kalau nak betul kena buat macam tadi. Buka dulu macam ni. So dalam ni kita buat asset, and then ini biasakan macam ni. Kalau kita dah ada sini double, dalam ni kita buat single login. Okay, so saya expect semua orang dah buat ni sebab ni adalah daripada video yang lepas je. Kemudian ada tambahan sedikit. Kita nak baca input yang kita submit ni dekat controller kita. Dekat controller. So macam mana nak baca? So, kita buat satu variable, katakan ni U sama dengan apa, and then kita buat satu lagi P ni untuk password dia. So macam mana nak baca input yang di submit tu? Kita guna request. So bila sebut request tu kena sentiasa ingat bila sebut request dia adalah daripada form, daripada input. Ada dua je, request dengan session So kalau request dia adalah input, kalau session dia adalah session Nanti kita tunjuk session nanti So bila sebut request dia adalah dibaca daripada input. So macam mana nak baca input? Since input kita dalam format post so kita buat post. Kalau buat get pun boleh. Tapi dia tak secure lah. So kalau kita nak maintain mesti post, mesti method dia post. Jadi request kat sini kita buat post saja. Post apa? Post ni based on nama input yang kita nak baca, iaitu U dan P. Okay, nama U dan P, nama input ni. So dekat controller kita buat sini U, yang bawah dia adalah P. Maksudnya bila submit ni, tadi daripada form dia submit, dia akan panggil function ni. So function ni buat apa? Baca input U. Input U. Kenapa guna post? Sebab method post. Nak guna get boleh ke? Nak guna get? Boleh juga. Tapi tak secure. Okay. So kita cuba paparkan berjaya login. Kita buat kat sini $U, kita printkan dengan $P So, cuba kita refresh page ni. Text mula. Okay. Refresh mula dan kita cuba submit password ABC123. Okay, so dia kata ni not found ni sebab bila kita guna request dekat controller, ni kita guna request, kita kena tambah sebelum yang kelas ni kena tambah use request. Tambah tu je. Okay, sebab apa? Sebab kita guna request kat sini Jadi just tambah ni. Kalau tak dia keluar error ni Class request not found ni. So refresh je, reload je page ni. Dia akan resubmit dan ni kita dah dapat baca Suhaila dan ABC 123. Rasa yang last week dia sampai sini je. So hari ni kita akan tengok session ni. Okay, so controller dah ada. So session macam mana? So katakan kita tak baca database guys. Sepatutnya bila kita nak buat form ni ataupun nak buat login form ni, dia mesti baca database lah. Adakah username tu ada dalam database dan adakah username tu mempunyai password yang sama yang kita key in dekat tu. So kena check dekat database. Username, password sama tak apa yang user key in daripada form tu. Tapi mungkin yang tu next week baru kita masuk yang database tu. So kat sini kita just buat sample je. Kita buat if $U sama dengan, kita buat kat sini, kita buat terus kat sini. Jika $U sama dengan Suhailan and password dia $P sama dengan ni kena buat dua.
ABC 1, 2, 3. Ini baru kita kata return berjaya ni ya. Else, selain daripada username dan password tu, kita beritahu fail. Okay, so ni kita dah fix dekat coding kita tak baca data, nak tunjuk demo je. Database dah fix. Apa kita buat kat sini, kita check jika username yang disubmit tu daripada form ni, daripada input U ni, sama dengan soalan dan password yang disubmit tu sama dengan ABC 123, ni kita kata berjaya lah. Okay. Jika tak berjaya, kita return fail dia. Maksudnya, cuba tengok kat sini, save dulu. Okay, so bila saya submit ni berjaya. Okay, kalau saya buat password tak betul, login, so dia keluar fail. Alright. Alright, so bila berjaya, biasanya kita akan redirect ke satu page lain. Kita akan redirect kepada page lain. Fail pun biasanya kita akan redirect kepada page login semula lah. Sebab bila dah fail, kita akan redirect kepada page login. So, bila nak redirect, dekat sini, perlu kita redirect. Kita buat macam ni dulu. Sebab kita nak letak banyak coding. Kalau satu line saja tak letak ini pun tak apa. Tapi kalau kita ada banyak line selepas ni, dia mesti berada dalam bracket. Okay, so saya nampak kat sini, so return ni, kalau dah return, kalau saya buat coding apa-apa saja dekat sini, dia tak pergi. Contohnya sini, saya nak buat return, redirect ke page ke route admin lah. Ini kalau yang ni saya buat else, return, redirect ke page login semula. Page login semula. Ini dia tak akan berjaya sebab bila dah keluar perkataan return ni, dia tak buat lah yang bawah ni. Dia dah return. Dia dah kembali kepada program asal. So dia just return yang ni, yang bawah tak pergi lah. So ni isu dia. So kena faham return ni dia buat apa. Return tu dah tak buat yang bawah. Sama dengan ini. Kalau saya dah return fail, yang ni dia tak execute. Dia takkan buat lah. Jadi kalau buat macam ni, memang satu je lah. Yang first je lah yang dia akan buat. Lepas tu dah tak ada yang bawah ni. Jadi biasa kita echo dulu kat sini. Kita echo. So jangan return lagi. Kita just echo. Print dulu. Kemudian kita terus return redirect. Ini dia akan buat. Cuma dalam kes ni dia terlalu laju. Kita tak nampak. Tak nampak echo ni. Sebab apa? Mula dia echo. Lepas tu dia terus redirect. Dia tak sempat kita nak tengok berjaya login ni. Sama dengan fail ni. Okay, tengok save dulu. Tengok apa jadi. Ini saya buat yang fail lah. Terus nampak ke sini kan. Tak nampak yang di echo tu. Fail ni. Lepas tu fail. Lepas tu baru redirect. Ini pun sama. Dia terlalu laju. Terlalu laju. Jadi, satu cara lagi. Selain daripada kita guna return redirect ni. Kalau kita nak okey je dia terus tanpa ada echo fail ni. Dia baca dulu. Kemudian baru dia pergi sini. Ini memang tak nampak lah. Tapi kalau kita nak buat dia nampak dulu, lepas tu kemudian dalam masa 3 saat baru dia redirect ke page login. Itu kita guna teknik lain sikit. So tak boleh guna return ni. Tu guna juga HTML punya coding iaitu meta http dash equivalent. Ini syntax HTML lah. Untuk kita refresh selepas beberapa saat. Okay. Content sama dengan tu. Itu syntax dia. Maksudnya dia akan echo field. Kerana dia akan echo juga perkataan meta ni. Meta ni tak nampak dekat browser. Cuma apa dia buat ialah dia akan refresh HTTP equivalent. Dia akan refresh page ni. Content ada dua benda kita kena masukkan dekat sini. Make sure tutup content ni dengan ni. Sebab ini kita buka ni. So, content dua benda kita kena masukkan. Saya letak kat bawah ni. Content saya enter ke bawah ni. Okay, so apa yang kita masukkan? Yang pertama adalah dalam masa beberapa saat baru dia refresh. So saya buat kat sini 3 saat.
3 tu maksudnya 3 saat. Selepas 3 saat dia akan refresh. Refresh ke mana? Ini kena buat semicolon. URL. Dia nak refresh ke URL apa? Ni basically kita akan buat page login lah. Ni dia akan refresh ke page login. Tapi ni tak betul sebab kalau kita nak buat refresh kepada URL tertentu, kena guna asset tu. Okay, kena guna asset. Jadi macam mana nak buat ni? Kena tutup dulu. Tutup benda ni. Okay, so ini kena tutup dulu. Benda titik 2. Titik 2 ni untuk combine. Sini baru kita tulis asset. Page login. Macam tu. Ini selepas 3 saat, dia akan redirect ke page login punya route. URL dia adalah page login route dia. Itu selepas 3 saat. Jadi dia nampaklah page tu dahulu. Selepas 3 saat, baru automatik dia akan dibawa kepada page login punya route. Itu back lah. Basically back lah. Kita save dulu. Tengok dulu demo dia. So ini yang salah. Saya buat yang salah punya. So dia keluar fail. Selepas 3 saat. 1, 2, 3. Automatik dia akan back kepada route page login. Okay, sama juga yang atas ni. Ini tak nampak dia berjaya login. Tapi okey je kalau tak tunjuk berjaya login. Terus je lah redirect kepada admin. Tapi kalau tak nak buat terus redirect, kita nak buat berjaya login dulu. Kemudian baru kita redirect. So boleh guna yang ni lah. Boleh copy yang ni dan letak kat sini. Tapi biasa login ni tak perlu lah letak berjaya login. Kalau dia dapat login, terus je lah masuk page tu kan. Tak perlu lah nak inform berjaya login. Kita maintain lah itu. Kita maintain itu kita guna redirect/admin. Cuma apa isu dia? Ini kita jangan show lah ni P just nak tunjuk demo. Ini teruslah terus redirect kepada page admin. So kita buat kat sini yang betul punya ABC 1 2 3. So dia akan redirect ke admin kat atas ni. Oh dah ada page admin. Okay, page admin ni dah ada. So dah buat, maksudnya kalau tengok kat sini /admin ni macam dah ada. Ni dah ada. /admin folder A main. Jangan buka folder A main. Okay, kalau tengok redirect/admin. Redirect ni kena ingat redirect, apa yang selepas redirect adalah route. Okay, /admin ni adalah route. So /admin ni file apa dia akan buka. Kita tengok dekat route kita. Kalau tengok saya punya ni dah ada. Dia akan view /admin. Dia akan buka folder A main. So kita buka folder A main tu. Okay, folder A main. Folder A. And then ada file main. Ni page admin tu kat sini . Okay. So, biasanya kita akan printkan siapakah yang tengah login ni. Macam mana kita nak printkan siapa yang tengah login ni? Biasa kita guna session . Sebab tadi daripada form memang kita ada, daripada form kita ni, kita boleh print lah. Yang tadi sekarang saya print $U ni. Tapi dekat page admin, dia tak boleh baca dah ni $U ni. Sebab $U ni daripada input. Dan input tu dia hanya submit dekat sini. So dekat page admin nanti, dekat page yang buka folder A main tu, dia tak ada dah maklumat U ni. Jadi kalau maklumat U ni kita nak simpan dan nak baca dekat semua file-file lain, kita kena store maklumat U ni, variable U ni ke dalam dipanggil variable session . So macam mana nak simpan dalam session? Pertama sekali, kita buat sini use session. Okay, sebab kita nak guna session . So session ni kita boleh baca, dia adalah satu variable yang mana kita boleh baca dekat semua file. Kita save dekat sini, dekat file controller, and then dekat mana-mana file nanti, dekat view ke, dekat controller lain ke, kita boleh baca balik $U tu apa content dia. Itu guna session . So just sebelum kita redirect ni, kita kena save dalam session. Cara nak save dalam session, titik 2 kali tu.
and then put. Ni kita letak nama, contohnya username, and then content username tu adalah $u. Maksudnya $u tu lah yang tu $u ni dia akan simpan ke dalam variable username yang berjenis session. Yang mana kalau kita simpan variable dalam session, variable ni, username ni boleh dibaca di mana-mana file pun. Kita save sekali je. Biasanya kita akan save maklumat ni waktu login saja. Sebab waktu login tu lah yang dia ada validate username dan password tu. Okay? Jadi kalau dah berjaya, kita simpan lah kat situ. Supaya dekat file-file lain kita boleh tahu username ni sudah validated dekat login page. Jadi kat lain just baca lah. Tak perlulah setiap kali masuk page lain kena login kan. Jadi kita just letak kat situ je. Itu saja kita kena buat. Jadi kalau saya nak baca siapa yang tengah login ni, contohnya dekat page folder email ni, kat sini, okay, saya nak baca dekat file views folder A main.blade.php yang kita dah buat sebelum ni. So saya nak buat sebelum keluar page admin ni, saya nak buat welcome. Saya buat ke bawah lah. Saya buat kat bawah. Ini BR ke dia. Tambah kat sini welcome. Siapa yang tengah login, macam mana nak print. Yang ni Laravel, so kena buka macam ni. Dan kita nak print value session lah. Tak boleh print $u, dia tak boleh baca. $u tu hanya dekat controller je yang ada. So sini kita kena guna session. Variable dia, nama dia kena buat get. Variable tu nama username. So dia akan print semula apakah value daripada username session tu. Session username. Yang kita dah save, value dia adalah siapa yang login tadi tu. Okay, so sekarang ni saya buka kat sini. Kalau saya refresh dari sini, ni tak nampak sebab saya tak save tadi. Saya tak save lagi. So kita kena buka balik form ni supaya bila submit ke controller dia start save lah. Tadi saya tak letak save lagi. Saya belum letak session put ni, jadi dia tak save lah. Sekarang ni kita kena login semula supaya bila dia check ni betul, dia akan save ke dalam session ni. Jadi kita login semula. Make sure password betul, barulah dia akan save. Dan dia masuk ke page admin, dah boleh baca dah welcome Suhailan. So welcome Suhailan ni dia tak akan hilang selagi kita tak tutup browser lah. Session ni automatic dia tak hilang selagi kita tak tutup browser tu. Okay, untuk make sure session ni dia ada dua cara nak hilang dia. Pertama kita tutup browser dia hilang lah. Contoh saya tutup tab ni saya tutup dah tab tu dan saya buka semula tab tadi. Flash admin ni dia tak akan hilang session tu walaupun kita tutup tab. Tapi kalau saya tutup browser ni dia akan destroy session tu. Tak adalah Suhailan tu. Cuma dia ada setting dia secara default tutup browser pun dalam Laravel ni kalau secara default kita tutup browser pun dia tak hilang session tu. Saya tutup ni saya copy dia punya URL. Kalau saya tutup ni, saya tak pasti ni saya dah ubah ke belum, tapi secara default dia tak akan hilang session yang login tadi. Ini saya dah tukar lah, dia hilang bila tutup browser dia hilang. So setting untuk make sure tutup browser dia hilang tu ada dekat so, kalau you dah download saya punya folder ni, maksudnya saya dah setting supaya tutup browser dia akan hilang session So setting dia kalau default kalau you download yang baru, untuk make sure session tu hilang apabila kita tutup browser, kena pergi dekat config ni, under session, kena edit kat sini ni expire on close. Ni kena buat true expire on close, buat true. Kalau false ni dia tak hilang Kalau false ni tak hilang. Okay, dia tak hilang tapi dia based on lifetime Lifetime ni maksudnya kalau selepas 120 minit kita tak buat apa-apa aktiviti, automatik kalau tak close browser pun selepas 120 minit
20 minit, 21, 20 saat lah, dah 20 saat. Itu 2 minit lah. Selepas 2 minit tak ada apa-apa aktiviti. Sorry, number of minute. Ini 120 minit lah. 120 minit. 2 jam lah. Selepas 2 jam kita tak buat apa-apa aktiviti. Walaupun kita buka je browser ni, dia akan destroy lah session tu. Tak ada maklumat tentang session tu. Alright, kita go back tadi. Roller kita. Itu cara kita nak save session lah. Nak save session. Just buat session put je. Okay, ada satu benda yang saya tak tunjuk, iaitu validation lah. Validation. So, kita buka semula kita punya form tadi. Page login ya. Okay, kalau saya tak isi apa-apa, bila saya klik login ni, dia akan hantar juga kat sini ya. Biasa kita kena validate, maksudnya dia kena isi baru boleh submit ya. Ataupun kita kata username ni mesti format email baru boleh submit. Kalau dia submit macam ni je, kita kata ini bukan format email, kita tak nak submit ke server lagi. So, macam nak buat tu, dalam Laravel ni cukup senang dan kita buat dekat server. So, nak validate adalah kita letak sebelum apa-apa, kita letak arahan kat atas ni. Request, tick 2, validate. Buka kurungan macam ni, tutup kurungan, and then semicolon. Dalam dia kena buat dalam format macam ni. Ini square bracket ni kita panggil sebagai array ya. Validate lah, validate. So validate ni maksudnya dia akan check dulu kat sini ya, sebelum dia pergi next line ni, iaitu dia baca post ni, post U, baca post P, and then dia check ni, sebelum dia pergi yang bawah-bawah ni, dia akan buat ini dulu. Kalau sini tak lepas, dia tak pergi ke bawah ni, dia automatic back kepada page sebelum tu. So kita nak validate apa, kita buat kat sini U. U tu dia mesti macam ni. Maksudnya kita beritahu kat sini, dia mesti required. U tu dia required. Comma. Kemudian P. P tu input yang password tu. Ini pun kita kata required. Save lah. Save yang ni. So kita cuba hantar yang ni. Dia hilang. Dia tak submit. Dia tak pergi pun bawah ni. Dia hilang. Sebab apa? Dia hilang sebab dia back kepada page ni. Required. Sebab kita tak isi dua-dua tu. Kalau saya isi dua-dua, barulah dia boleh submit. Dia keluar fail ni lah. Kalau tak, dia tak boleh submit. Dia keluar error. Tapi user tak nampak apakah error yang ni. User tak nampak apakah error ni. Tapi kita boleh print apakah error dia. Dia buat macam ni je arahan dia. Save. So dekat form ni kita nak tengok apakah error. Contohnya saya buat macam ni, saya tak tahu apa error ni. Tak boleh nak submit kan. Tapi sebenarnya dia dah ada error. Cuma kita nak view kat error dia. So kena buka dekat page login kita. Resources, views. Okay, login ni. Okay, paling senang kita letak je kat bawah ni. Dia tunjuk dua cara. Kita letak je kat bawah ni. Bawah form. Maksudnya error tu keluar dekat bawah form. Kalau nak letak kat atas pun boleh. Letak kat atas lah. Okay, so buat alias. If $error. Jika ada error, kita kena ada and if lah. If and if. So jika ada error, kita buat kat sini. Alias for each $error any. Biasa error sini ada S lah. Error ada S. $e kata kan. Ni syntax dia. So kalau ada alias for each, kita kena ada and for each. Sama juga macam if, dia ada and if. So kalau ada for each, kena ada and for each. So dalam ni kita print error dia tu lah. Cara nak print error dia, dia sebab macam ni. Dan $e tu yang kita print, $e ni. So ini kita baca daripada error ni disimpan dalam variable e. So kita print lah e tu. E ni adalah error.
So, save. Saya tunjuk dulu. So, ini ada error ni. Saya tak submit ya. So, bila saya klik login. Okay. For each account must be type. Okay. Errors any SE. Oh, error ni ada S ke tak ada. Saya tak ingat. Ini betul ada S. Okay. Cuma ni any ni kok errors. Ya. Laravel validation. Errors. Okay, sini disilakan errors all lah bukan any ya. Okay, so tadi any, so any ni bukan ni sepatutnya errors all. Dan print So kita back semula kat sini, page login kita. So saya submit yang error ni. So dia keluar kat sini, the U field is required, the P field is required. Ini kalau nak cantik, kita buat BR je lah kat sini. Okay, nak cantik lagi, ini kita buat span, and then kita letak style dia sama dengan color, kita buat merah supaya dia nampak error tu. Ini HTML guna span ni. Ataupun kalau tak nak guna span, kita boleh guna P, tak payah buat BR. P ni paragraf. So paragraf kita buat style sikit sebab so dia akan buat satu paragraf, warna style dia color red, dan dia akan printkan $E tu, iaitu daripada sini. Dan ni tutup paragraf. So dia akan keluar lah. Save. So kalau saya refresh yang ni, okay, bila saya submit, dia keluar satu-satu page dah, dia keluar U. Benda kita tak tahulah U ni yang mana satu, yang ni ke kan. User tak tahu U tu adalah nama input yang ni. Jadi yang terbaik adalah, ini kalau malas lah buat macam ni lah. Tapi kalau nak cantik lagi, ini saya delete dulu lah. Kita letak kat setiap ni, sebelum BR ni saya letak ke bawah. So, sebelum BR ni kita check error kat sini. Alias error U. U tu kenapa? Sebab U ni lah. And then tutup alias and error. Alias ni coding Laravel lah, sebab tu dia guna alias depan dia. So dalam ni kita print lah. Kita print apa? Print just buat message je. $message. Ni kita buat macam tadi. Saya tak nak buat P sebab span. Sebab kalau P dia akan jadi new line. Kita nak buat satu line je. Style sama dengan color red. Dan kita print message tu. Okay. So ini je arahan dia. Alias error save dulu. Okay. So maksudnya immediately selepas input ni kita letak yang ni. Ni coding HTML Laravel lah. Bila kita buat alias error apa? Error pada U ni. U ni refer pada nama input ni. So jika ada error ni dia akan print yang ni. Dia akan insert lah yang ni, iaitu span style color red, and then kita print message error tu. Error apa tu? Error yang tadilah. Dan baru ada BR untuk next input tu. So sama juga dekat sini. Sebelum tu kita copy yang atas ni. Okay, dan kita paste selepas input ni. Selepas input sebelum BR lah. Kalau tak dia akan keluar di bawah. Boleh je kena buat kat bawah. Okay, nak buat kat bawah ni pun boleh je. Saya buat sini di bawah ni ya. Ini saya jauhkan sikit. Alright. So kalau yang ni error U, yang bawah ni error P lah. Sebab ni adalah name dia adalah P. So jika ada error P, ni N error, kena syntax dia macam tu lah. Kena ada, kalau kita buka dengan error, kena ada N dengan error. Kena ada alias N error. So jika ada error pada P ni, maka kita printkan message dia. Macam tu je. Tapi ni ada BR lah. So, tengok sini, save. So sekarang ni saya refresh yang ni. Dia saya submit yang ni. So ni nampak dia keluar kat sini kan.
Ini kenapa di bawah? Ini sebab saya letak selepas BR. Tengok ni saya letak selepas BR. Ini selepas BR. Kalau tak nak ke bawah, nak satu line je, BR ni letak selepas ni. Baru dia keluar tu. Ini validation ya. So validation ni katakan you ni dia mesti, kalau kita kata mesti email punya format. Okay, so saya tambah dekat controller kita. Jadi kita validate required je, ni mesti C. So buat tanda palang macam ni. Itu tulis email, dia mesti email format. Boleh juga nak buat maksimum, katakan dia tak boleh isi lebih daripada 10. Maksimum 10 lah. Tapi ni saya buat email je, maksudnya you mesti dalam format email. So katakan saya isi dua-dua ni. Isi dua-dua. Tapi yang atas ni bukan dalam format email. So dia beritahu mesti valid email. Cuma ada satu lagi, kenapa dia hilang maklumat ni? Kalau boleh kita nak dia maintain lah apa yang kita dah isi ni kan. Kalau tengok ni, dia keluar hilang. Dia hilang. Jadi kalau kita nak hilang, kita boleh letak dekat value ni. Dekat value ni kita letak. Kena buat macam ni sebab ni adalah Laravel. Kita tambah all. Itu value yang lama bagi you. U tu apa? Yang ni lah U. So copy dekat value untuk password pun kita nak isi juga. Untuk P. Kalau sini username. Kalau username adalah username. Sini kena buat username lah. Sama juga kat sini. Username. Ni dia refer kepada name kat sini ni. So U ni refer pada name yang kita letak kat sini. Okay, tengok sikit yang ni jadi macam mana. So saya cuba isi kat sini. ABC, ABC 1, 2, 3, enter. Dia akan maintain lah. Walaupun ada error ni, dia akan isi semula maklumat tu. Ni kalau saya buat abcanalysis.uniza.com. Ni boleh submit lah. Fail. So itu basically untuk kita manage kita punya error tu. Okay, seterusnya kita tengok middleware. Middleware ni apa? Contohnya, jadi saya beritahu dia kena based on session ni dulu baru boleh masuk ABC 1, 2, 3. Dia akan masuk page admin ya. Tapi page admin ni saya boleh masuk tanpa login pun. So macam mana kita nak control yang nak masuk page admin ni dia mesti melalui login tadi. Jadi kita guna middleware, kita panggil sebagai middleware. Middleware ni boleh control route tu hanya boleh diakses route yang kita buat ni. Ada route. So kita buka route contoh kita ada route ni. Route tu tak boleh simply orang masuk. Contohnya dia buat jadi /login dia boleh buat /page login. Kita tak boleh, kita tak nak bagi dia masuk tanpa melalui session, tanpa melalui dia masuk login dahulu baru boleh masuk page tersebut. Contohnya macam tadi dia akan buka yang ni. Saya punya ni kan /admin. Tapi saya tak nak dia masuk direct, dia type je alamat tu. Dia type tu /admin ni. Sekarang ni dia boleh masuk cuma dia tak keluar lah session tu. So kita panggil middleware lah. Contohnya ini, so ini saya dah tutup. So saya tak melalui page login, saya terus buat public /admin. Okay, saya boleh masuk cuma saya tak ada session ya. Saya boleh masuk. Tapi macam mana kita nak control kalau dia boleh login dan belum ada session ni, belum ada session, tak boleh masuk page ni. Ni kita panggil middleware. So kita tengok kena create satu lagi file nama dia middleware lah. Okay, middleware ni benda baru. So kita buat dulu satu file middleware. So middleware kita buat dekat app ni ya, dekat app. Buka dekat app under http under middleware. Tadi kat controllers ni dekat middleware. So dalam folder middleware duplicate file ni redirect if authenticated, duplicate file tu.
copy to ni. Okay, klik copy to, redirect if authenticated, copy. Okay, so rename file ni, kita rename dia. Ini saya buat user only user ataupun log only. Maksudnya dia mesti login dulu. Kita tak check lagi user label. Kalau you nak buat user label, nanti kita akan buat besok. Ulang balik middleware ni, kita akan buat bila masuk database nanti ya. So log only, kita buat satu middleware nama dia log only. Okay. Ini .php ke blade. Yang blade tu hanya dekat view je. So ada log only ni, sebuka file tu, kita edit sikit. Okay. So sama konsep macam controller kak. Nama file kita, nama kelas mesti sama dengan nama file. So nama file ni log only. So kelas ni kena tukar lah supaya sama dengan nama file ni. Log only. So kelas pun log only. Sama dengan nama file. Kalau O huruf besar kat sini, kelas pun sama mesti O huruf besar. Sama dengan nama file. Ini dekat ni. App HTTP middleware. Copy yang if apa? If redirect tak? If. Itu. Okay. Copy dan tukarlah nama dia kepada nama file ni ya. Kemudian delete yang atas ni, delete yang atas. Yang return tu biar, return tu maksudnya kalau tak ada apa-apa dia akan proceed lah route tu. Okay. So dia ada function handle ya. So kita akan buat apa? Sebelum tu kita kena tulis sebelum ni sebab kita nak guna session. So sebelum kita masuk kelas ni, kita tulis use session. Kita nak guna session kat sini. Line 9 tu tambah use session. So dekat sini kita check if session has, maksudnya dia sudah ada session username. Baru dia return yang ni. Jika session dah ada username, maksudnya username tu dah ada content, dah ada value dia. Bila dia ada value, dia berjaya login lah. Jadi kita buat sini, jika session dah ada username, maksudnya dah berjaya login, baru dia return kepada net request. Return lah apa route yang dia minta tu. Else, kita buat kat sini, else, jika tak, kita tahu kat sini, return equal dulu. You need to log in first. Itu je arahan dia. Okay, tapi sebab kita nak guna session ni, make sure sebelum kelas, kita masukkan use session. So dalam kelas tu apa kita buat? Kita check jika session tu dah ada username. Maksudnya session tu dah valid lah, dia dah login dan login dia berjaya. Dalam session save sebagai username. Jadi kita return net request dia. Ni adalah arahan untuk dia proceed lah. Proceed. Maksudnya kalau dia buka route mana-mana, kita allow dia untuk masuk route tersebut. Tapi katakan dia belum login. Jadi dia tak ada lagi username ni. Jadi kita buat sini echo you need to login first. Tapi kat sini kena ada die kat sini. Kena ada die. Kena mati. Kalau tak dia ada problem. Dia error dia. Die tu supaya dia tak proceed lah. Dia mati je kat situ. Dia tak proceed. Sebab kita tak nak bagi dia masuk lah. Jadi kita die je kat situ. Right. Saya tunjuk dulu. Saya katakan tadi dia tak login lah. Tak login. Dia buka file ni. Laravel dia type terus laravel 9/public/admin. Dia nak masuk terus page ni. So dia akan keluar. Boleh masuk. Kita tak buat lagi. So kita tak nak dia boleh masuk. Sekarang ni boleh masuk sebab kita baru buat middleware. Tapi dekat route kita belum guna lagi middleware ni. So dah siap middleware ni. Dekat route, kita save dulu ni. So dekat route kita buka route. Kita kena beritahu yang ni adalah mesti guna middleware. Kita buat middleware macam ni.
Dan kita letak nama middleware kita tadi tu iaitu log only. Okay, ataupun kita kena buat nama full ya, kena nama full app/middleware/log only. Okay, so route yang ni dia mesti melalui middleware dahulu. Middleware ni akan check. Jadi kita dah masuk route admin/admin ni mesti menggunakan middleware. Dan kita letak macam ni sebab dia boleh letak banyak middleware, sebab tu dia guna array macam ni. Dalam kurungan dan kena ada apa tu dipanggil square bracket ni. So ini adalah nama middleware kita. App nama folder, HTTP nama folder, middleware nama folder, log only ni baru nama file middleware kita. Save yang ni. So sekarang ni kita cuba masuk kat sini. So dia beritahu unit tu login first. Tak ada nak masuk lah. Ataupun kita boleh buat macam tadi. Selepas ni kat middleware kita nak redirect meta HTTP equivalent sama dengan refresh. Okay, content dengan tutup ni, tutup je ni. Okay, content saya ke bawah kan dia. Selepas 3 saat, URL kita buat ke mana, tutup dulu macam ni. Asset, page login lah. Iaitu page login. Supaya dia redirect kepada page login lah. Save, so sekarang ni saya refresh yang ni, dia tahu you need to login first. Selepas 3 saat, dia kembali kepada page login. Okay. Ya, saya nak habiskan ni dulu. So, satu cara lagi, katakan kalau kita nak buat semua route ni, mesti kena login dulu baru boleh masuk. Jadi, sama ada kita copy ni, letak kat setiap route ni, belum semicolon tu. Okay, ini satu cara. Ataupun kita buat group kita buat group. So, nak buat group macam mana? Copy ni. Okay, saya buat kat atas. So, saya nak buat kat sini route middleware. Ini route yang menggunakan middleware ni. Mesti melalui middleware ni. Okay, route middleware. Okay. Then. Okay, middleware. Kemudian. Group. Then function. Itu. Alright. So, kita punya route yang nak menggunakan middleware log only. Maksudnya dia kena login dulu baru boleh guna route tersebut. Selagi dia tak login, kalau dia masuk je route terus, tak boleh masuk. Kita letak je dalam ni. So, ni arahan dia, route middleware. So, ni adalah nama middleware kita. Okay, kalau ada beberapa middleware, just letak koma dan letaklah nama middleware yang lain. So, ni group and then tutup buka kurungan ni, function. Dan buka ni dan buka yang ni, tutup yang ni dan ni follow je lah. So, route yang kita nak control tadi iaitu yang ni. So, cut yang ni. Route ni mesti berada dalam middleware ni. So, letak dalam ni. So, katakan satu lagi route, route mana route? Route contact ni. Katakan route contact pun tak boleh masuk direct, mesti melalui middleware. So, tambah kat sini. Ni samalah macam tadi. So, kalau saya refresh yang ni. Masuk route admin. Need to login first. Lepas 3 saat. Balik. Sama juga saya tambah lagi satu lagi itu contact. So kalau contact pun mesti melalui login juga. So dia akan masuk ke sini juga. Right. So itu saja tentang middleware.